Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses STPM 2021 di mana pada hari ini bersama-sama dengan Ustaz Aswadi akan terangkan cara menjawab kertas syariah 3 dan bagaimana untuk anda dapatkan markah maksimum. Dan sekarang Ustaz, saya nampak di situ ada kata soalan. Boleh Ustaz jelaskan kepada saya dan juga mereka di rumah? Silakan Ustaz. Terima kasih Mira. Jadi saya nak jelaskan berkenaan dengan kata soalan. Kata soalan yang biasa ada dalam kertas soalan lah. Jadi yang pertamanya nyatakan. Nyatakan ni satu kata soalan dari segi aras tu aras rendah lah. Kita just nyatakan. Kebiasaannya soalan A, dia minta nyatakan sifat. Contohnya tadi nyatakan sifat ibadur rahman. Kita just tulis je yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau dia minta 5, 5 lah. Kalau minta 6, 6 lah. Okey, tu nyatakan. Okey, senaraikan pun saya rasa sama. Sama dengan nyatakan, just senaraikan sahaja. Ni soalan A biasanya nyatakan, senaraikan tu biasa. Kemudian yang ketiga terangkan. Terangkan, jelaskan, huraikan. Saya masukkan dalam satu kelompok lah ketiga-tiga ni. Maksudnya ini mesti ada isi dan sedikit huraian. Terangkan, jelaskan macam tadilah. Terangkan 3 sifat ibadur rahman. Jadi di samping kita tulis sifat dan kita terangkan sedikit tentang sifat tersebut. Jelaskan, huraikan pun sama. Ini dalam satu kelompok. Kemudian sebagai kelompok yang ketiga lah. Kelompok yang ketiga adalah bincangkan, beri ulasan. Bincangkan dan beri ulasan ni dia aras tu agak tinggi. Yang mana pelajar-pelajar ataupun calon-calon kena jelaskan ataupun secara lebih detail. Lebih detail tentang sesuatu fakta yang diberikan. Dari segi tulisan pun mestilah agak panjang lebar sedikitlah berbanding dengan terangkan dan jelaskan tadi tu. Dan kalau ada contoh, calon-calon tulis contoh pun tak apa. Ini supaya lebih jelas dari segi inilah untuk bincangkan dan juga beri ulasan. Dan saya nak ingatkan, bagi kata soal, bincangkan dan beri ulasan ini, calon-calon dikehendaki membuat kesimpulan. Apa kesimpulan daripada yang dibincangkan? Di akhir sekali bagi kesimpulan supaya apa? Supaya dia jelaslah. Ini adalah daripada calon sendiri, bukan daripada ayat hadis. Jadi calon kena bagi kesimpulan. Sebab kesimpulan pun ada markah yang khusus. 2 markah untuk kesimpulan. Bagi terangkan, jelaskan, huraikan, tak bagi kesimpulan pun tak apa. Ini cara menjawablah bagi kata soalan yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya saya nak jelaskan tentang bagaimana teknik mendapat keputusan yang baiklah, keputusan yang cemerlang bagi syariah 3. Yang pertama, tadi saya dah jelaskan tadi, yang pertama sekalinya adalah kunci utama bagi subjek ini adalah memahami maksud ayat dan juga hadis. Sebab kita subjek ni subjek ayat Quran dan hadis Nabi. Betul. Jadi kena fahamlah apa maksud setiap ungkapan-ungkapan, setiap kalimah-kalimah daripada ayat dan juga hadis tu. Kalau calon-calon tak faham, tu yang menyebabkan salah jawab, silap jawab, tidak dapat markah yang baik kerana yang pertama ini tidak ada. Dan calon-calon sebenarnya tak perlu hafal pun tak apa. Ayat tadi tu tak ingat, kalau ingat lagi baik sebenarnya. Ingat lagi baik sebab kita belajar ayat kan, ayat Quran, hadis-hadis Nabi tu kalau ingat lagi baik. Kalau susah untuk ingat, tak ingat, tidaklah menjadi satu kesalahan ataupun tidak
menjejaskan. Yang pentingnya calon-calon faham maksud tu. Tu yang paling penting. Okey, yang keduanya, jawab dalam bentuk fakta dengan sedikit huraian. Maknanya jangan tulis fakta sahaja. Fakta bagi soalan A yang tadi nyatakan, senaraikan, just fakta pun okey. Tapi bagi soalan B, soalan C, huraikan, jelaskan, terangkan. Fakta kena ada dan di samping kena ada huraian. Jadi huraian tak perlu terlalu panjang. Kalau kita boleh huraikan dalam 3 baris pun dah okey dah. Tu bagi soalan B lah. Bagi soalan C, tambah lagi 2 baris, 5 baris. Tu sedikit teknik. Di samping kalau ada contoh, soalan C tu letakkan sekali contoh. Baik. Okey. Yang ketiga, jangan memberi jawapan yang berbentuk umum. Berbentuk umum ni contohnya apa? Contohnya seperti kita dikehendaki bersifat takwa. Kita kena ada sifat takwa. Jadi sifat takwa ni sesuatu yang umum. Betul. Tidak ada spesifik. Spesifik. Sebab dalam ayat biasanya dia ada spesifik yang yang perlu kita nilah. Okey. Yang keempat, sekiranya melibatkan proses. Contohnya seperti kafarah. Mungkin ada bagi ayat-ayat tertentu yang dia ada proses. Nak buat yang tu kena buat yang tu dulu. Kafarah contohnya. Kafarah tu dia ada proses dia. Yang kalau tak boleh buat yang ni, maka turun kepada yang kedua. Jadi yang tu kena mestilah berturutan, secara berturutan. Kita tak boleh nak ambil yang paling bawah letak ke atas. Tak boleh langkau lah. Tak boleh langkau. Jadi proses tu kena ikut turutan. Dan yang kelima, jangan beri maksud dua fakta yang sama dalam bentuk yang berlainan. Baik. Saya nak bagi contohlah. Ini contoh. Bincangkan 4 tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Ini contohnya pelajar, calon memberi jawapan 4 tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Yang pertama, dia bagi jawapan memberi didikan agama. Ya, betul lah. Memberi didikan agama. Ini satu fakta. Kemudian, dia tulis yang kedua, menghantar anak ke sekolah. Menghantar anak ke sekolah tu, walaupun betul, dari segi fakta dia betul, tetapi dia sebenarnya di bawah satu kelompok. Macam yang Mira sebutkan tadi, di bawah satu kelompok dalam satu payung, iaitu memberi didikan. Jadi ibu bapa, yang pertamanya didikan, kita ambil satu sahaja. Kemudian yang ketiga, contohnya calon menjawab memberi nafkah. Ibu bapa memberi nafkah kepada anak-anak. Ini satu tanggungjawab kepada ibu bapa, betul lah. Tapi yang keempat, dia bagi jawapan memberi duit poket. Sama juga. Sesuatu yang samalah, bawah satu kelompok. Walaupun calon jawab 4, memberi fakta 4, tetapi yang diterima hanya 2 sahaja. Yang pertama dan yang ketiga. Jadi dia tak dapat markah yang kedua dan juga yang keempat. Ini sesuatu yang merugikan calon. Jadi dalam menjawab soalan pun kita kena ada strategi lah. Strategi supaya jawapan kita tu mendapat markah yang maksimum. Okey, saya tadi saya dah jelaskan kat sini. Yang keenam, membuat analisa soalan-soalan lepas. Ini calon-calon boleh membuat sedikit analisa lah bagi soalan-soalan lepas. Saya nak tunjuk satu laman web calon yang boleh. Ini saya sarankan supaya calon membaca sedikit tentang laporan peperiksaan pada yang lepas. Maksudnya ada dalam laman web MPM. Calon-calon boleh download
boleh tengok apa laporan yang telah dibuat oleh ketua pemeriksa tentang jawapan-jawapan yang telah diberikan, apa kelemahan calon-calon di dalam menjawab dan apa jawapan yang sepatutnya. Yang ini ada di dalam laman web MPM. Maksudnya Ustaz, pelajar kalau mereka nak baca laporan peperiksaan ini, mereka boleh terus pergi ke laman sesawang berikut, Ustaz. Betul Ya, ke? betul. Okey. Bukan setakat Syariah 3 sahaja, bahkan subjek-subjek yang lain pun ada laporan setiap penggal. Okay. Baik Ustaz. Ustaz boleh teruskan dengan contoh soalan 2019 tadi tu. Okey. Saya teruskan yang cuma saya nak jelaskan balik beberapa kelemahan. Sebenarnya kelemahan tu dia ulang yang tadilah, tidak faham teks, jawapan tidak berdasarkan ayat ataupun hadis, fakta tidak dihuraikan, tidak fokus kepada soalan yang ditanya. Ini adalah kebiasaan berlakulah. Tapi saya nak masa yang ada ni saya nak sedikit bagi penjelasan tentang soalan-soalan lepas. Saya ambil satu soalan pada tahun 2019. Ini soalan yang pertama. Soalan yang pertama, ini ayat Quran yang diberi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kemudian soalan dia, terangkan sebab nuzul ayat 3 di atas. Jadi sebab nuzul ayat 3, maknanya ayat inilah. Kadang-kadang mungkin ada soalan yang ada dua sebab nuzul, ayat yang berbeza. Kadang-kadanglah. Contohnya, ni contoh saja. Mungkin ayat 3 ada sebab nuzul, ayat 4 pun ada sebab nuzul. Jadi sekiranya jadi calon kena berhati-hati kalau ayat 3 tu dia jelaskan ayat 3. Kalau dia jawab ayat 4, maknanya jawapan tu jawapan yang salah. Tak diterima lah. Tidak diterima. Soalan B, berdasarkan ayat di atas, jelaskan 4 mesej yang berkaitan dengan perkahwinan. Maksudnya yang saya yang saya bagi tahu tadi tentang mesej. Mesej apa? Mesej di dalam ayat tersebut, tetapi yang berkaitan dengan perkahwinan ini fokus dia. Walaupun ayat ni satu ayat yang ada perkara-perkara lain, tetapi yang dia naknya adalah tentang perkahwinan. Apa mesej yang Allah nak bagi tahu tentang perkahwinan, tentang apa? Poligami, memberi mas kahwin. Itu adalah mesej dalam aspek perkahwinan. Yang ketiga, realiti pada hari ini, soalan C. Realiti pada hari ini menunjukkan bahawa agak ramai pengamal poligami mengalami masalah dalam pengurusan rumah tangga mereka. Berikan ulasan anda mengapa hal ini boleh berlaku. Tadi saya dah jelaskan, soalan macam ini agak sukar untuk diramal. Sebab dia berkaitan dengan isu semasa. Jadi jawapan calon pun mestilah jawapan yang sebab STPM ni, peringkat STPM ni calon-calon sudah matang. Betul. Saya yakin calon-calon sudah matang dan mempunyai ilmu yang sudah mendalam. Jadi boleh gunakan ilmu-ilmu anda untuk menjawab soalan-soalan yang berbentuk macam ni. Cuma kena berhati-hati tadilah supaya tidak berada dalam satu kelompok dan kita bagi huraian yang jelas. Okey. Ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sampailah akhir ayat. Ini surah Al-Hajj. Berdasarkan ayat 77 di atas, terangkan dua suruhan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun soalan ini soalan A, tetapi yang dia gunakan adalah terangkan. Jadi terangkan maksudnya kena ada fakta dan juga kena ada sedikit huraian. Dua suruhan Allah. Jadi ayat 77 sahaja. Jangan calon-calon ambil ayat lain. Kalau calon-calon ambil ayat 78, jadi dia tak boleh diterima. Mesti 77. Jadi apa perkara? Mesej. Okey. Yang soalan B, jelaskan soalan B sudah. Soalan C, bincangkan 3 hikmah pensyariatan jihad dalam Islam. Ayat ni ada kaitan dengan jihad. Ya
wajahidu. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jadi apa hikmah pensyariatan jihad? Jadi saya yakin calon-calon pun sudah belajar. Jadi banyak sebenarnya hikmah pensyariatan jihad, tapi dia naknya 3 sahaja. Kalau kita tahu 5, 6, kita tulis 3 sajalah supaya kita menjimatkan masa. Betul. Asalkan bukan dalam kelompok yang sama, betul Ustaz kan? Bukan berdasar dalam kelompok yang sama. Okey, ni contoh soalan 3. Soalan 3, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terangkan soalan A, terangkan 2 mesej yang terdapat dalam ayat 60. Ayat 60 ayat mana? Ayat 60 ayat yang terakhir. Start kat sini sampai sini. Jangan calon-calon ambil yang ni. Kena fokus kepada ayat yang ditanya. Apa mesej dalam ayat tersebut? Jelaskan 4 perintah yang terdapat dalam ayat di atas. 4 perintah tu kita kena tengok perintah apa Allah, perintah Allah dalam ayat-ayat ni. Antahkumu bil adli, maknanya perintah untuk berlaku adil. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, banyaklah dalam ayat ni ada banyak sebenarnya, ada beberapa perintah. Jadi yang dia naknya adalah 4 perintah saja. Bincangkan 3 peranan iman dalam memastikan pemerintah melaksanakan keadilan. Ni yang tadilah soalan C tadi agak sukar untuk diramal, tetapi kita boleh guna kaedah tadi. Jawapan kita tu mesti jawapan yang berdasarkan logik lah. Berdasarkan kepada logik bolehlah guna, tapi dia mestilah ada kaitan dengan soalan yang ditanya tu. Maknanya peranan iman dalam memastikan pemerintah melaksanakan keadilan. Kena kaitkan dengan pelaksanaan keadilan tadi. Okey, ini hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa ni? Tentang muflis. Tentang muflis. Saya ambil soalan saja berdasarkan hadis di atas, nyatakan 4. Jadi nyatakan. Hanya nyatakan sahaja. Baik. Nyatakan sahaja, iaitu ada beberapa, jadi just nyatakan sahaja. Kemudian jelaskan 3 bentuk balasan kepada golongan yang muflis di akhirat. Sebab hadis ni dia ada balasan orang yang muflis di akhirat, apa yang dia akan dapat. Okey. Soalan C, bincangkan 4 perbuatan memakan harta secara zalim dan implikasinya terhadap masyarakat. Jadi ini adalah tentang perbuatan memakan harta secara zalim. Baik. Dan juga implikasinya bagaimana dan implikasinya. kan? Jadi murid menjawab kenalah letak rumusan mereka juga di situ, Ustaz. Ya, betul. Baik. Sebab bincangkan kena ada kesimpulan. Rumusan. Baik, itu bagi soalan bahagian A, B dan juga C. Alhamdulillah selesai kita pergi satu persatu, Ustaz. Bagaimana pula rumusan daripada Ustaz sendiri tentang apa yang telah kita belajari pada hari ini? Silakan. Okey, sebagai kesimpulan ataupun rumusan saya, jadi calon-calon di dalam menjawab soalan syariah 3, yang kunci utamalah yang saya sebutkan tadi tu, calon-calon kena faham. Faham teks ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di samping calon-calon membaca soalan secara berhati-hati. Jangan gopoh nak jawab ni. Tengok soalan tu tanya apa fokus soalan tu, ayat mana yang ditanya. Jangan terlalu gopoh untuk menjawab. Ya, itu dia satu pesanan yang ringkas tetapi membawa makna yang besar. Jangan gopoh ketika menjawab. Kerana di situlah mungkin markah kita boleh dapat banyak di dalam soalan tersebut. Terima kasih banyak Ustaz ataupun Prof. Madya, Dr. Muhammad Asmadi atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua calon STPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini. Diucapkan semoga anda berjaya. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses STPM 2021. Assalamualaikum.